Assalamualaikum, nama saya Nur Syazlin binti Abdul Syakur, nombor matrik 280997. Jadi saya akan membentangkan tentang soalan yang kedua mengenai persoalan dalam gurindam 12 pasal pertama. Bagi bahagian pengenalan, sebuah gurindam mempunyai mesej atau maksud yang berbau nasihat maupun kebenaran sebuah hakikat melalui penulisan yang pendek. Gurindam 12 merupakan hasil karya Raja Haji Ali yang mengandungi 12 pasal, yang mana setiap pasal menyampaikan mesej yang berbeza termasuk perihal agama, sifat-sifat kemasyarakatan dan kewajipan terhadap orang tua. Gurindam 12 ditulis pada tahun 1847 dan sangat terkenal di beberapa buah negara seperti Indonesia, Malaysia dan dunia Melayu yang lain. Melalui penulisan beliau dalam Gurindam 12 sudah membuktikan beliau merupakan seorang sastrawan, cendekiawan dan tinggi ilmu agamanya yang banyak menyampaikan nasihat dan pengajaran melalui penulisannya yang indah menyimpul 1001 makna. Jadi, serba sedikit maklumat mengenai Raja Haji Ali. Beliau adalah antara para intelektual Kesultanan Riau Lingga yang terkenal. Beliau banyak menghasilkan karya penulisan dalam pelbagai bidang dan menjadi rujukan, kajian dan pedoman kepada para pembaca sehingga hari ini. Gurindam 12 pasal pertama menyentuh mengenai keagamaan. Raja Haji Ali merupakan seorang tokoh agama yang berpengaruh. Usaha beliau untuk menasihati masyarakat mengenai perihal agama dalam bentuk puisi merupakan satu pendekatan yang sangat kreatif. Gurindam 12 sekaligus membuktikan karya sastra Melayu mampu dihasilkan dalam mutu yang berkualiti. Gurindam 12 pasal pertama memberi tunjuk ajar dalam membimbing dan mendidik manusia, terutamanya sebagai seorang hamba Allah, bagi menjalani sebuah kehidupan yang lebih baik di dunia dan di akhirat kelak. Jadi, terdapat beberapa persoalan yang dapat dikupaskan dalam Gurindam 12 pasal pertama. Persoalan yang pertama, pegangan agama sebagai panduan kehidupan. Persoalan ini terdapat dalam rangkap pertama dan rangkap keempat puisi yang menekankan soal agama dalam kehidupan manusia. Agama merupakan elemen penting bagi setiap manusia kerana ia menjadi panduan arah untuk manusia menjalankan kehidupannya ke jalan yang lebih baik. Di Malaysia, agama Islam yang diangkat sebagai agama rasmi negara menunjukkan keagungan agama Islam yang wajib bagi setiap umatnya percaya dan berpegang teguh akan ajarannya. Persoalan yang kedua ialah ketaatan sebagai seorang hamba. Dalam rangkap ketiga puisi, penulis menekankan kewajipan dan ketaatan sebagai seorang hamba Allah. Kita sudah diajar dan dididik sejak kecil tentang kewujudan Allah dan kewajipan sebagai seorang hamba, di mana kita wajib menuruti segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Setiap amalan yang dilakukan akan dicatat dan dibalas untuk setiap amalan tersebut. Amalan kebaikan akan dibalas dengan kebaikan, manakala amalan keburukan akan dibalas dengan keburukan. Sebagai umat Islam, kita wajib mematuhi perintahnya sebagai tanda bersyukur kita terhadap Ilahi untuk berada di muka bumi ini. Persoalan yang ketiga ialah kelalaian manusia dengan urusan dunia. Dalam rangkap kelima puisi, penulis mengingati manusia yang terlalu sibuk dengan urusan dunia sehingga lupa bahawa kehidupan di dunia ini hanya bersifat sementara. Kita sendiri dapat melihat masih terdapat lagi manusia yang melakukan perbuatan maksiat, menghina agama Islam, malah ada yang sudah terpesong dengan ajaran Islam dalam kalangan masyarakat hari ini. Hal ini masih berlaku kerana tahap penguasaan dan penghayatan terhadap ilmu agama masih kurang dan tiada usaha atau minat untuk mendalami ilmu agama dengan lebih lanjut. Persoalan yang keempat ialah kepercayaan kepada hari akhirat. Rangkap terakhir puisi mengungkap kepada kewujudan hari akhirat. Umat Islam wajib berpegang kepada 6 komponen rukun iman, dan rukun iman yang kelima menyatakan tentang kepercayaan hari akhirat. Dalam Al-Quran dan hadis juga sudah banyak menceritakan tentang hari akhirat. Bagi hamba yang beriman, sudah pasti kita percaya tentang kewujudan hari akhirat seperti yang telah dijanjikan oleh Allah dan hanya menghitung waktu ketibaannya. Maka dengan itu, dunia merupakan tempat persinggahan buat semua manusia untuk mencari bekalan sebagai persiapan menghadapi hari akhirat kelak. Sebagai kesimpulan, Gurindam 12 banyak menyampaikan nasihat dan pengajaran yang boleh diambil iktibar dan pedoman buat umat manusia.
Gurindam 12 pasal pertama yang menyentuh tentang agama diharapkan dapat memberi kesedaran kepada masyarakat tentang kepentingan agama dalam kehidupan. Sebagai umat Islam, kita mestilah sentiasa memperbaiki kelemahan diri untuk menjadi seorang hamba yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Agama merupakan kunci kejayaan untuk kita jalani kehidupan yang lebih baik di dunia dan di akhirat. Sekian, terima kasih.